Oleh tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulannya, mungkin beritahu Pak Pemilik kata nak setengah jam. Sebagai kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menilai sumbangan yang diberikan oleh Syed Syarhadi ini, saya melihat beliau merupakan seorang tokoh yang hidup dan matinya untuk memberikan kesedaran bermasyarakat. Digambarkan bagaimana beliau bekerja dalam usaha untuk menerbitkan surat khabar. Beliaulah merupakan penulisnya, beliaulah editornya, beliaulah tukang cetaknya, dan beliaulah juga kalau yang beliau amat tidak suka kerana itu dianggap melalaikan masyarakat Dalam memberikan kesedaran ini, seperti saya juga nyatakan tadi, beliau berdepan dengan banyak masalah. Dan masalah-masalah ini bukan masalah yang pada waktu itu dianggap sebagai masalah yang mesti diselesaikan secara bersendirian. Dan Syed Syarhadi bukan seperti pada hari ini ada organisasinya, ada mereka yang menyokongnya, tetapi beliau mengusungnya secara bersendirian. Dan secara bersendirian itulah yang sebenarnya menjadi memberikan kesedaran kepada masyarakat Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulan, saya nyatakan sekali lagi, dalam konteks masyarakat pada hari ini, mau tidak mau, peranan yang dimainkan oleh ulama, tokoh-tokoh seperti dinyatakan pada pagi ini, harus diberikan penunjulan dan kefahaman kepada masyarakat. Kerana apabila kita mengkaji sejarah, apa yang berlaku pada hari ini, dia tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi ia berlaku dengan satu pengorbanan. Dan antara mereka yang amat jelas pengorbanan itu ialah Syed Syarhadi, seorang tokoh yang sekira dilupakan. Saya menyebut tadi tentang kontroversi. Betul, memang ada kontroversi. Tetapi dalam konteks perbincangan kita harus melihat apakah sumbangan-sumbangan positif yang telah beliau berikan. Bagi saya, sebagai seorang pengkaji, walaupun ada unsur-unsur disebutkan tadi, tetapi banyak unsur-unsur pengorbanan, unsur-unsur positif yang telah beliau berikan, yang berjaya membawa perubahan kepada masyarakat. Oleh itu, kalau ada orang yang menonjolkan aspek negatif saja, saya kira itu adalah satu yang tidak adil, satu yang tidak wajar, kerana sumbangan yang positif jauh mengatasi daripada sumbangan-sumbangan ataupun pemikiran-pemikiran negatif yang ditimbulkan. Saya melihat bahawa kenapa Syed Syarhadi pada waktu itu berfikiran agak ekstrim berkaitan dengan Atatürk. Kerana suasana pada waktu itu suasana pada waktu itu yang terlalu ekstrim dengan konservatifnya, oleh itu beliau terpaksa mengambil pendekatan yang sama. Oleh itu suasana itu yang sebenarnya menyebabkan beliau berfikiran sedemikian. Dan kalau kita lihat dari segi apa yang beliau lakukan, dari segi usaha-usaha yang lakukan, termasuklah saya sebutkan tadi, mendidik, melahirkan, beliau telah berjaya memberikan kesedaran kepada masyarakat dalam tempoh yang begitu singkat. Walaupun beliau meninggal pada sekitar tahun 1930-an, tetapi beliau sebenarnya telah memberikan suatu asas yang kukuh untuk memberikan kesedaran masyarakat Melayu. Dan kesedaran inilah yang kemudiannya diteruskan pada tahun 1940-an, diteruskan dengan penentangan terhadap Malaya Union, dan akhirnya tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, saya kira cukup sekadar itu untuk saya sampaikan, kerana sudah tentu kita ada soal jawab, dan saya mohon banyak maaf di atas segala kekurangan dengan keterbatasan. Bentar lagi saya diberi sebagai penceramah terakhir. Terakhir ni maklum saya lah, orang pun dah dengar yang lain. Oleh itu saya harap adalah sedikit manfaat dan apa yang disampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizal Osman atas tangan beliau yang cukup semangat dan memberikan banyak manfaat kepada kita. Jadi sedikit kebetulan pihak majlis memaklumkan kepada saya bahawasanya atas kesuntukan masa, maka tiada sesi soal jawab. Jadi kita terus kepada majlis penyampaian cedera hati kepada para pembentang. Jadi dijemput Datuk Yang Berhormat Datuk Mansur bin Najib Osman, Timbalan Ketua Majlis 1 Pulau Pinang, merangkap Pengurusi Yayasan Islam Pulau Pinang, untuk memberikan cermata kepada para pembentang. Seterusnya dijemput Dr. Haji Wan Salim bin Wan Muhammad Noh. Dan yang terakhir dijemput Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizal Osman.
Jadi merakamkan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Mansur Gani Osman yang telah menyampaikan hadiah. Jadi dengan ini kita telah sampai ke penghujung majlis seminar tokoh ulama Pulau Pinang, ulama dan kebangkitan rakyat. Maka harapan kita adalah kita mendapat banyak manfaat daripada pembentangan yang telah diberikan kepada kita, diberikan oleh tokoh-tokoh tadi kepada kita. Semoga itu semua mempunyai manfaat yang besar dalam kehidupan untuk kita mengorak langkah yang lebih maju lagi dalam kehidupan ini, insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih, farah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.